Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Semoga murid-murid berada dalam keadaan sihat sejahtera bersama keluarga di rumah. Pada kali ini, cikgu ingin pula menerangkan tentang bahagian A. Bagaimana teknik-teknik yang sesuai untuk menulis 5 ayat dalam bahagian A supaya murid-murid mendapat markah yang terbaik, iaitu mendapat 10 markah bagi bahagian A. Nak belajar tak? Jom kita belajar sama-sama berkaitan dengan teknik-teknik menulis bahagian A. Okey, bahagian A adalah memindahkan maklumat iaitu membina 5 ayat. Ini adalah contoh-contoh soalan UPSR bagi tahun 2016, 2017 dan juga 2018. Jadi murid-murid tengok. Contoh bagi soalan peperiksaan UPSR. Gambar yang diberi ialah gambar bersiri. Pada 2016, bantuan kepada mangsa banjir. 2017, gambar menunjukkan keadaan di sebuah pasaraya. Yang ini gambar tunggal. Dan gambar bersiri semula. Jadi, daripada soalan ini, kita mendapati bahawa soalan yang popular bagi bahagian A ialah soalan yang berbentuk bahan rangsangan, gambar tunggal dan gambar bersiri. Ini contoh-contohlah. Gambar tunggal dan juga gambar bersiri. Okay, konsep bahagian A. Konsep bahagian A ialah memindahkan maklumat dengan respon terbuka. Masuk respon terbuka ni murid-murid boleh menulis apa-apa sahaja ayat yang berkaitan dengan gambar. Yang penting, perhatikan gambar dan pindahkan maklumat. Ingat, bukan bercerita. Bukan nak kita bercerita. Kita nak memindahkan maklumat-maklumat yang terdapat pada gambar. Kemudian, konsepnya menulis ayat dengan perluasan subjek dan predikat. Maknanya bukan ayat tunggal. Nak ada perluasan subjek dan juga perluasan predikat. Atau salah satu. Sama ada perluasan subjek atau predikat. Kalau cikgu suka perluasan predikat. Sebentar lagi cikgu akan tunjukkan macam manakah cara yang sesuai untuk kita menulis dengan adanya perluasan predikat. Seterusnya menulis 5 ayat dan tiada had jumlah perkataan. Nak tulis berapa banyak jumlah perkataan pun boleh. Yang penting mesti 5 ayat. Jangan buat 6 ayat, 7 ayat. Tak nak. Dia nak 5 ayat sahaja bagi bahagian A. Banyak gambar terdapat pada soalan. Tapi nak 5 ayat sahaja. Okey. 10 markah jika ayat gramatis dan tanpa kesalahan. Mesti semua murid nak markah yang terbaik kan? Markah terbaiknya apa? 10 markah. Jadi, jika nak dapat 10 markah, ayat mestilah gramatis. Nanti aku tunjukkan macam mana cara nak dapatkan ayat yang gramatis dan tanpa kesalahan. Tanpa kesalahan pun ada caranya. Cikgu akan bagi tekniknya. Bagaimana cara kita tak nak ada kesalahan. Okey, langkah menulis. Pertama, tentulah teliti gambar dan cari kata kunci soalan. Lihat arahan soalan. Kena perhatikan soalan dengan teliti. Cari kata kuncinya. Nanti cikgu tunjukkan. Catat maklumat penting. Apa maklumat pentingnya? Kata kerja pada gambar. Guna teknik yang sesuai. Ada teknik-teknik yang sesuai untuk menulis bahagian A supaya murid-murid dapat membina ayat yang gramatis. Salah satunya, cikgu guna teknik salam ataupun teknik skop. Ada lagi beberapa teknik yang sesuai. Nanti murid-murid perhatikan, murid tengok apakah teknik yang murid-murid rasa sesuai, yang mudah, yang murid boleh ingat untuk membina 5 ayat. Semak 5 ayat tadi. Kita tak nak ada kesalahan kan? Tak nak ada kesalahan tanda baca, tak nak ada kesalahan ejaan dan sebagainya kan? Macam mana nak ingat? Cikgu guna teknik sepit ataupun teknik petai. Apa tu cikgu teknik sepit? Teknik petai? Nanti sebentar lagi cikgu akan terangkan dengan teliti supaya murid boleh faham. Okey, teknik yang pertama. Teknik semak soalan tadi. Gambar apa tu? Gambar sepit. Sepit ada apa? Gambar ketam. Dalam ketam ada sepit. Itulah cikgu namakan teknik sepit. S apa? Struktur ayat. Murid-murid semak struktur ayat itu betul atau tidak. Semak ejaan. Ejaan itu dieja dengan betul ataupun tidak. P, penggunaan kata atau pembenderaan kata. Kata yang betul sesuai ke tidak dalam ayat tersebut. I, imbuhan. Imbuhan yang digunakan betul atau tidak. Berbahaya ke berbahaya. Mana yang betul? Mana ada imbuhan men
Kan? Mana ada ibu berbahaya, tak ada, yang betul ialah berbahaya. Jadi murid semak, murid akan nampak. T tadi tanda baca. Tanda baca itu huruf kecil, huruf besar, mana yang betul, mana yang tepat. Tanda nota. Jangan lupa tanda nota. Lupa tanda nota pun nanti dipotong mata rugi. Okey, jadi ingat seperti tadi, struktur ayat, ejaan, penggunaan kata, imbuhan dan tanda baca. Itu teknik sepit. Tak nak guna sepit, nak guna petai cikgu. Boleh guna petai. P apa? Penggunaan kata, ejaan, T tanda baca, A ayat, I imbuhan. Mana-mana pun boleh, sama saja. Yang penting ingat. Ingat penggunaan kata, ingat ejaan, ingat tanda baca, ingat ayat, imbuhan. Petai pun boleh, sepit pun boleh. Okey, jadi teknik pertama untuk menulis 5 ayat gramatis, kita tengok skop. Siapa, guna nama, watak atau kita. Selagi dalam gambar ada orang, boleh guna nama, watak atau kita. Jangan guna kamu ke, mereka ke. Bukan. Kita tak nak bercerita. Kita nak memindahkan maklumat. Saya jangan guna. Tak boleh. Kita bukan nak bercerita. Kita nak memindahkan maklumat. Lagipun, kamu tak ada dalam gambar tu. Tak payah guna saya. Okey, seterusnya kata kerja, perbuatannya. O, objek. Jika ada, guna salah satu. Dengan atau menggunakan. Jangan guna dua-dua. Tak sesuai. P, perluasan. Ingat suka tadi. Supaya apa? Untuk apa? Kerana apa? Agar apa? Ini kita dah belajar dalam ulasan hari tu kan? Sama juga dalam ulasan, dalam karangan, kita guna suka. Supaya apa? Untuk apa? Kerana apa? Agar apa? Tidak contoh. Bagaimana contoh? Untuk membina 5 ayat yang gramatik menggunakan teknik skop. Gambar di bawah menunjukkan situasi semasa program kita semula. Tulis 5 ayat tentang gambar tersebut. Ingat, mula-mula cari kata kuncinya. Kata kuncinya situasi semasa program kita semula. Ini situasi semasa kita semula. Tulis 5 ayat tentang gambar tersebut. Siapa? Mulakan dengan siapa dulu kan? Apa nak lagi nak buat? Bulatkan. Tengok gambar, perhati gambar. Apa kata kerjanya? Membawa surat khabar. Siapa? Guna nama, guna watak dulu. Seorang murid lelaki. Tak nak cikgu, saya tak nak guna watak cikgu. Gambar ni gambar murid lelaki cikgu. Mesti namanya lelaki cikgu. Okey, namanya apa? Muzaffar. Boleh. Jangan pula gambar jelas gambar itu lelaki, kamu buat nama Siti. Salah le. Kan? Ingat tau. Tengok watak, fikirkan yang sesuai. Okey, kata kerja, membawa beberapa naskah surat khabar. Guna penjodoh bilangan. Naskah. Surat khabar bilangannya naskah. Dah lagi gramatis dah. Perluasan, ingat suka. Supaya apa? Guna untuk. Untuk apa? Untuk dikitar semula. Jadi ayat dah jadi lengkap. Seorang murid lelaki membawa beberapa naskah surat khabar lama untuk dikitar semula. Atau guna nama orang, Muzaffar membawa beberapa naskah surat khabar lama untuk dikitar semula. Mudah kan? Senang kan? Nak dapat ayat yang gramatik. Kita pergi teknik yang seterusnya. Kita guna teknik 1. Siapa? Nama watak kita. Aktiviti, perbuatan. T tempat. Guna di mana. Dan U ulasan. Sama juga kita guna suka tadi. Tengok contohnya. Gambar yang sama. Kita bulat yang ni pula. Apa dia buat? Okey, dia buat mencatat maklumat. Siapa? Watak. Seorang guru. Atau nak guna nama. Cikgu, fikir-fikirlah nama cikgu kat sekolah. Nama cikgu apa yang kamu suka? Cikgu Faris. Kita guna cikgu Faris. Aktivitinya mencatat maklumat. Tempatnya di mana? Pada kertas. Cikgu, saya nak buat pada sekeping kertas boleh? Boleh. Buat pada sekeping kertas pun boleh. Tak ada masalah. Ni sengaja cikgu letak, tak ada penjuru bilangan. Kalau tak ingat penjuru bilangan, pada kertas pun boleh. Asalkan ada tempatnya. Ulasan, dengan, ni lagi gramatis. Dengan berhati-hati agar tidak tersilap. Murid-murid nak guna dengan berhati-hati ni sebagai perluasan. Senang murid-murid. Apa-apa boleh. Berjalan dengan berhati-hati agar tidak jatuh. Boleh. Beratur dengan berhati-hati di kantin supaya tidak terlanggar akal. Boleh. Apa-apa dengan berhati-hati pun sesuai. Okey, contoh yang seterusnya. Asbat. Apa dia asbat? Apa nama watak atau kita? Guna siapa juga. Siapa nama atau kita? Salah satu. B. Buat kata kerja
A, apa, kata kerjanya juga. Buat apa ni kita tulis sekali kan ya. T, tempat. Okay, sama juga. Ingat suka tadi. Okay, contoh. Kita ambil yang ni pula. Ada 2 orang. Dia buat apa? Okay, mengumpul tinting kosong. Seorang guru dan murid sebab ada 2 orang. Tak nak guna nama? Boleh. Cikgu Amri dan Jimmy. Cikgu Amri dan muridnya Jimmy. Buat apa? Mengumpul tinting kosong. Tempat di mana? Di tepi padah. Kenapa dia mengumpul tinting kosong? Kerana boleh dikitar semula. Nampak tak? Murid berfikir, letak tanda soal. Ingat supaya apa? Untuk apa? Kerana apa? Agar pasti anda akan dapat perluasan predikat. Tak susah kan? Senang. Nanti cikgu bagi latihan, murid-murid tentu boleh buat. Okey, seterusnya teknik yang paling popular yang cikgu suka guna ketika cikgu mengajar dalam kelas. Cikgu guna teknik salam. S apa? Siapa? Nama, watak atau kita. A, aktiviti, kata kerjanya. L, lokasi, kita guna tempat. Di mana? Di ke atau pada. A, alatan, jika ada. Dengan menggunakan. Kalau tak ada alatan, tak payahlah. Tak perlulah. Contohnya, memotong rumput dengan menggunakan sebilah sabit. Okey, betul. Dengan menggunakan sebilah sabit. Jangan tahu. Jangan buat dengan menggunakan sebilah sabit. Memotong rumput menggunakan sebilah sabit. Barulah iaitu gramatis. Mengapa? Ingat suka tadi kan? Supaya untuk kerana dan agar. Macam mana contohnya? Okey. Kita bulat yang ni pula. Apa dia buat dekat lori itu ya? Cuba murid fikir. Dia kata banyakkan berfikir. Apa dia buat? Menyusun kotak-kotak. Siapa? Pemandu lori. Aktivitinya atau nak guna nama? Pakcik Azli. Apa aktivitinya? Menyusun kotak-kotak. Lokasi di mana? Di dalam lorinya. Alat. Tak payahlah kata alat tangan kan? Takkan dia nak. Kalau tak perlu penerangan, tak payahlah guna alat kan? Dah tentulah dia menyusun kotak-kotak menggunakan tangan. Tak perlulah kita cerita, Pakcik Azli menyusun kotak-kotak dalam lorinya menggunakan telinga. Boleh? Tak adalah guna telinga kan? Mesti guna tangan. Jadi, tak perlu terangkan, tak perlu guna alat jika tak ada alatnya. Kalau kata, cikgu kata mesti ada alat. Jadi, kami fikir, apa alat cikgu? Tangan. Pemandu lori menyusun kotak-kotak dalam lorinya menggunakan tangannya. Tak payahlah kan. Kita kena kreatif murid-murid kan. Kreatif fikir yang mana yang sesuai. Kalau ada alat, kita guna alat. Kalau tak ada alat, tak payahlah guna alat. Okey, mengapa? Okey, ambil supaya. Supaya kemas dan teratur. Jadi ayat akan menjadi pemandu lori menyusun kotak-kotak di dalam lorinya supaya kemas dan teratur. Atau nak guna nama. Pakcik Azli menyusun kotak-kotak di dalam lorinya supaya kemas dan teratur. Jadi ingat salah. Macam mana nak buat? Bila dapat kertas soalan, tepi soalan tu tulis teknik yang murid-murid nak gunakan. Nak guna salam, tulis SALAM kat tepi soalan. Nak guna skop, tulis skop dekat tepi soalan. Nak guna asbat, boleh tulis asbat tepi soalan. Atau satu, boleh tulis satu tepi soalan. Mana-mana teknik macam semua teknik itu boleh digunakan. Yang mana murid-murid rasa selesa, yang mana murid rasa sesuai, murid gunakan. Dah dapat dah kan teknik dia kan? Ini sebagai latihan. Tajuknya, Persatuan Penduduk di Taman Perumahan Kamu mengadakan aktiviti perkemahan. Tulis 5 ayat tentang situasi tersebut. Ingat, cari kata kunci. Perkemahan. Aktiviti perkemahan. Tengok ini semua aktiviti perkemahan. Cari kata bulatkan. Apa dia buat? Memetik gitar. Apa dia buat? Memasang kemah. Apa dia buat? Berjalan menuju ke kemah. Apa dia buat lagi? Membawa kayu api. Ni dia buat apa? Memasak air. Salah. Yang betul ialah menjerang air. Itu kata tadi. Perbuatan kena betul. Penggunaan kata kena tepat. Bukan masak air. Menjerang air. Jadi, ini sebagai latihan, murid-murid cuba buat berdasarkan teknik-teknik yang
murid-murid fikirkan sesuai dengan murid-murid. Jadi itu sahaja perkongsian ilmu pada kali ini. Harapan cikgu semoga murid-murid dapat menggunakan teknik yang sesuai untuk menulis 5 ayat supaya mendapat markah 10 markah. Itu sahaja. Semoga kita jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.